Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak buat sijil secara digital. Apabila orang isi Google Form, dia dihantar automatik ke email penerima. Pertama, kita perlu bersedia dengan template sijil. Mungkin saiznya adalah portrait atau landscape, bergantung pada kita. Kemudian gambar yang kita akan masukkan di dalam template sijil. Contohnya, ini saya punya dalam bentuk format JPEG, template sijil saya. Jadi saya nak letak logo dekat sini, nama tanda tangan dekat sini. Jadi saya perlukan logo dan tanda tangan dalam bentuk gambar image. Dan saya suka di dalam bentuk transparent PNG, sebab kemungkinan template yang kita gunakan tu dia bukan putih. Jadi nak nampak cantik lah, saya guna transparent. Okey, seterusnya kita pergi kepada, kita akan gunakan Google Drive. Pastikan kita gunakan Google Drive D5, sebab akaun D5 ni adalah akaun kita panggil G Suite for Education. Dia boleh support sehingga 1000 sijil sehari. Kalau kita guna Gmail biasa, dia ada limitasi lah. Saya tak ingat, mungkin 100 sehari. Jadi lebih baik kita gunakan akaun MOE kita. Okey, pertama nak sistematik, kita buat folder baru, new folder. Katakanlah saya buat sini sijil digital. Okey. Okey, sijil digital ni saya buka, masih kosong. Saya buat buka. First kali kita perlu buat saya ingat first kita buat template dululah. Template sebenarnya kita boleh menggunakan Google Doc, kita boleh menggunakan Google Slide. Tapi saya showkan gunakan Google Slide. Sebab Google Doc dia ada masalah kalau kita nak letak background pada belakangnya. Bila kita letak background, kita tak boleh letak teks atas background. Jadi kita gunakan Google Slide. Tapi masalah pada Google Slide, dia size dia adalah default adalah size PowerPoint. Jadi kita perlu ubah size PowerPoint ni kepada size A4. Jadi saya buat penyelesaian dia mudah, A4 size in cm dekat Google. Jadi dalam bentuk A4 size adalah 210 darab 297. Ini milimeter. Okey, saya pergi kepada Google Slide saya tekan file, saya tekan page setup, saya ubah dia kepada custom. Okey. Dalam custom saya ubah pula kepada sentimeter. Okey, oleh kerana dalam sentimeter dia adalah 21 darab 29.7. 21 darab 29.7. Okey. Jadi kalau saya apply, dia akan jadi bentuk portrait A4. Kalau kita nak dalam bentuk landscape, kita punya template tu bentuk landscape, kita hanya terbalikkan sentimeter 29.7 ni dekat depan, 21 ni dekat belakang. Itu je. Kemudian kita nak masukkan background pada belakang. Kita tekan insert, image, upload daripada komputer kita. Okay, jadi template ni bergantunglah, kita boleh Google image kan, cari background untuk sijil ke background abstract ke, kita kena carilah open. Okey, dia dah masuk. Saya besarkan dia ikut saiz kat sini. Okey, saya gunakan keyboard saya betulkan kedudukan sikit. Okey, oleh kerana dia duduk di hadapan, dia menindih teks sekarang. Okey, jadi saya nak teks tu duduk di depan. Saya klik kanan pada image ni, saya order dia send to back. Okey, dia duduk belakang. Jadi teks ada dekat depan. Okey, jadi sekarang ni saya nak masuk, saya letaklah teks dulu. Katakanlah saya nak letak sini sijil, sijil penghargaan. Okey. Jadi saya kecilkan sikit supaya nampak lebih kemas. Okay. Biasanya tajuk sijil penghargaan ni kita nak font dia cantik-cantik kan. Saya control all. Dekat bahagian Arial ni saya ubahlah. Dekat sini kita boleh cari. Contohnya saya ubah dia kepada dancing script. Bold. Okay, dia jadi macam tu lah. Dan saya juga boleh besarkan saiz dia. Katakanlah saya nak 100. Misalnya. Okay, ini bergantung kepada mata kita lah. Katakanlah macam ni, lepas tu saya nak ada logo kat atas, saya insert lagi satu image. Saya cari
logo mana ni, logo. Katakanlah saya buat logo. Dan seterusnya kita akan letak kita punya apa item-item kita lah. Jadi saya dalam tutorial saya skip bahagian ni, saya tunjuk yang dah siap. Yalah. Maksudnya ini adalah text box. Kalau siapa yang tak tahu text box tu apa, dekat sini text box. Jadi saya nak masuk text box yang ketiga. Ni satu text box kedua, text box ketiga saya. Saya centerkan dia. Kemudian ni nak masukkan sign macam biasalah. Kami insert. Ni sign bukan sign sebenar sebab bila saya rakam saya tak guna sign sebenar. Dan lah yang terakhir ni saya just copy paste nak mudahkan kerja saya. Contoh dia. Katakanlah ini template kita. Yang lain nak cantikkan nanti kemudian. Jadi inilah template yang dah siap. Saya nak bagi tahu apabila kita nak buat template secara automatik, kita panggil dia teknik mail merge. Jadi mail merge ni dia auto. Bila orang isi, dia akan atas nama penerima, atas nama sekolah, atas nama IC. Tapi yang ini sama saja jawatan. Nama penerima sijil, oleh kerana dia merupakan mail merge, kita tambah ni pada keyboard kita. Maksudnya dia akan bertukar mengikut orang pengisian yang kita buat tanda ni. Kena faham lah. Yang tak ada tanda ni bermaksud dia adalah statik, tak berubah. Yang ni berubah, ni berubah, ni berubah. Siap kita punya template. Kita terus pergi kepada Google Drive kita. Ni buat tajuk sikit penghargaan. Kemudian kita buat satu Google Form. Kita buka Google Form. Baiklah tajuk dia sijil penghargaan. Google Form sebab orang akan isi melalui sijil penghargaan. Untitled question ni kita ubahlah. Pertama, email wajib. Required ni kita wajibkan. Kenapa wajib? Sebab dia akan hantar sijil ni kepada email. Kemudian mungkin nama sekolah. Sebab tadi dalam sijil kita ada nama sekolah. Dia sebenarnya dia berkaitan Google Form ni dengan Google Slide. Itu required. Tambah lagi. Nama penerima sijil required juga. Nama penerima sijil ni sepatutnya first lah sebab kat sini first nama sekolah kemudian IC. Kita tambah lagi. Kalau perlukan IC kalau tak nak tak payahlah. Saya ingat itu saja bahagian Google Form ringkas. Bergantung, kadang-kadang kita nak tambah dekat sini mungkin Johan naik Johan kan. Jadi
Ada kemungkinan kita kena tambah lagi lah. Bergantung sebenarnya kita, yang mana item yang dynamic berubah. Kemudian dah siap, kita tekan setting kat sini. Kita pastikan kita anti restrict sebab untuk memudahkan orang isi. Dia mungkin kalau kita nak orang yang isi gunakan ID 5, kita kena tick. Kalau tak, mana-mana ID kita untick. Okay. Kemudian mungkin kita perlukan limit to one response. Kalau hanya satu email sahaja yang layak terima satu sijil. Okay, bergantung pada kita. Kalau saya untick sebab kemungkinan ada, kalau katakanlah pelajar, ada keluarga tu 4 pelajar berkongsi smartphone, jadi kalau kita limit mungkin akan berlaku masalah lah. Okay. Okay, dapatkan link untuk orang isi, open. Jadi orang akan isi link ni, copy. Kita buat contoh. Okey, ni orang akan isi, tapi sebelum orang isi, kita pergi bahagian respond. Kita create Google Sheet dekat sini, create a new spreadsheet, create. Okey. Dekat sinilah respon yang kita akan terima apabila orang isi nanti. Okey, sebelum orang isi, kita nak add on. Dekat sinilah rahsia atau magic yang berlaku di mana sijil akan dijana secara automatik. Dekat bahagian add on, kita klik get add on. Okey, buka search app ni, type AutoCred. Type AutoCred. Dia akan buka lah ni AutoCred. Okey, sebab saya dah install, dia tak ada perkataan install Jadi kita tekan perkataan install, tunggu sampai siap. Dah siap install, kita pangkah. Okey, AutoCred ni. Bila dah install, kita klik balik add-on, dia akan muncul AutoCred. AutoCred ni kita tekan launch. Okey, tekan new job. Okey, job name ni reka lah. Contohnya saya buat sijil murid. Apa-apalah, reka je lah. Next. Okey, sekarang dia kata dekat mana template tu berada. Okey, yang kita buat ni, sijil penghargaan ni. Jadi kita tekan from drive. Sebab kita buat Google Slide ni dalam Google Drive kita. Cari kat mana kita letak Google Drive kita tu. Okey. Cari. Okey. Sijil penghargaan ni. Okey. Dah dapat cari atau kita search je nama dia dekat sini. Kita klik. Okey, dia dah keluar sijil penghargaan. Tekan next. Okey, nampak dekat sini lah form respond. Bergantung kat sini form respond. Header row number 1. Okey, first data row dia akan ambil data nombor 2 kat sini. Bila orang isi dan seterusnya. Okey, kita hanya perlu semak nama penerima sijil adalah tanda yang kita buat dekat sini ni. Kemudian nama sekolah, letak nama sekolah, okey, nombor IC. Dia mesti sama dengan kolom nama penerima sijil sini. Nama sekolah dia sama dengan kolom ni, row ni. Kolom nombor kad pengenalan dia sama dengan sini. Jadi bila kita dah check betul, kita tekan next. Kalau kita rasa was-was dekat sini kita tak sure, kita tekan panah ni, kita boleh nampak lah yang mana yang ada dalam sistem yang kita boleh betulkan. Tapi biasanya dia auto. Dan next. Okay, file name ni adalah nama file yang akan di-generate. Okay. Jadi biasanya kita akan buat ikut nama penerima sijil. Jadi kita check dekat sini. Dia punya macam ni. Mesti sebiji sama. Nama penerima sijil. Huruf besar, huruf kecil dengan penutup. Saya buat yang ni penerima dia. Jadi dia akan create ikut nama. Nama penerima. Okay, macam tu. Type dia, kita nak dia dalam bentuk PDF. Okay. Output dia mesti multiple output mode. Classic mode. Okay, biar akan macam tu. Tekan next. Okay, destination ni penting.
Saya buat andaian kalau dekat sini dia muncul My Drive, kita delete. Sebab nanti dia akan serabut dalam My Drive kita. Kita nak dia fokus semua PDF kata 1000 sijil duduk dalam satu folder. Okey, kalau kita dia tak secara auto muncul macam ni, kita kena choose folder. Dekat mana folder tu kita nak simpan. Okey, kita carilah. Okey, saya kata macam ni select. Ada dua pula. Saya delete lah satu Maksudnya kat sini satu ni je, satu folder je dia akan duduk. Tekan next. Next. Perlu next. Share dokumen, yes. Share dokumen as PDF, betul. Allow provider to share, yes. Send from generate no reply address, saya buat yes. Okey, dekat sini kena berhati-hati. Dekat sinilah PDF yang telah dijana tu dia nak hantar kepada mana. Okey, persoalan dia kita nak dia hantar kepada email penerima. Dia mesti sebiji macam ni. Ada E, ada dash. Kalau saya buat macam tu lah, dia mesti sebiji sama. Jadi saya buat dekat sini tu. Ni tanda ni kena buat email penerima. Okey. Kalau saya was-was, saya buka balik elemen. Okey, sama sebiji, saya tak risau dah lah. Okey, dalam email yang kita hantar nanti, secara auto kita nak buat apa? Kata kalau saya buat tahniah, ini email anda. Katakanlah kita nak letak nama kan. Jadi kita kena nak letak nama automatik, nama penerima sijil ada tanda tu. Itu rahsia dia. Nama penerima. Okey. Ini kalau kita nak buat body type lah. Kalau perlu. Ada nak tulis apa-apa pesanan ke dalam email tersebut. Kalau saya mungkin saya biarkan je lah. Next. Run on from trigger, kita kena berhati-hati. Bergantung pada objektif kita. Kalau orang dapat sijil tu secara automatik, lepas dia isi je pengisian, dia submit, dia dapat sijil kat email dia, kita kena letik yes. Okay, yes. Tapi katakanlah kita nak letak satu filter. Katakanlah bila orang submit tu kita nak validate dulu. Betul tak orang yang isi tu adalah orang yang sepatutnya dapat sijil. Jadi kita kena letak no. Maksudnya kita nak check dulu nama tu betul ke tak, baru kita generate sijil. Tapi kalau kita memang nak automation, kita letak je yes, kita tak payah pening kepala. Ini biar no dan save. Okay. Ni dah okey, tak ada masalah. New job, okey. Angkat je lah. Dah siap. Okay, sekarang kita try isi. Saya try isi dekat email saya yang lain. Dekat email yang jadi apa yang generate form tu. Test. Saya lah nama saya. Isi nama penerima CX. Ini email, sorry. Saya ni. Nama sekolah SMK Mutiara. Contoh je. IC saya buat contoh je. Okay, saya submit. Okay, sebagai pengguna bila kita submit, kita buka Gmail kita kan. Okay, dia belum, mungkin kena tunggu dalam beberapa 1 minit. Okay, untuk dijana. Okay, ada ini yang apa yang host buat sijil tu. Dia akan dapat macam ni lah host. Yang mana? Okay, dah dapat. Saya refresh. Tahniah, ini sijil anda. Okay, dapat kan? Saya try download, tengok jadi dapat dah kan. Okay, jadi saya ingat itu sahaja. Sekian, terima kasih.